Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Amira binti Syafi'ai memegang nombor Matric 150455. Pembentangan saya pada kali ini adalah berkenaan surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 2 pada tahun 2014 iaitu berkenaan etika pemakaian pelajar tingkatan 6. Pekeliling Ikhtisas bilangan 2 pada tahun 2014 ini bertujuan untuk menetapkan etika pemakaian murid tingkatan 6 semasa menghadiri kelas dan melaksanakan aktiviti di luar bilik darjah. Standard pakaian telah ditetapkan dalam pekeliling ini telah memenuhi keperluan sopan santun, etika dan imej sekolah. Walaupun pekeliling ikhtisas ini merupakan garis panduan yang terbaru yang menumpukan kepada etika pemakaian pelajar tingkatan 6, ia masih berkait rapat dengan Peraturan Disiplin 1959 dan Ordinans Pelajaran 1957 dari beberapa aspek. Dalam pekeliling ini telah ditetapkan etika pemakaian murid tingkatan 6 bagi lelaki dan perempuan dari aspek pakaian semasa menghadiri kelas, pakaian ketika aktiviti di luar bilik darjah, pakaian pasukan beruniform, pakaian-pakaian yang mencolok mata dan penyeragaman pakaian. Sebagai contoh, ketika menghadiri kelas, murid lelaki hendaklah memakai baju kemeja berseluar panjang lengkap dengan kasut dan berstokin, manakala murid perempuan pula dikehendaki memakai baju kurung, gaun labuh lengkap dengan kasut atau pakaian tradisional masing-masing. Kaitan pekeliling ikhtisas ini dengan Peraturan Disiplin 1959 dan Ordinans Pembelajaran 1957 dapat dilihat dari aspek disiplin pelajar. Peraturan Disiplin 1959 telah menyediakan landasan untuk melaksanakan disiplin dalam kalangan pelajar termasuklah dari aspek pakaian yang sesuai dan etika yang telah diminta oleh pelajar-pelajar di sekolah. Yang kedua adalah pakaian dan sikap. Ordinans Pelajaran 1957 telah menyediakan garis panduan tentang bagaimana pelajar sepatutnya berpakaian dan bertingkah laku di persekitaran sekolah. Oleh itu, pekeliling ikhtisas ini bertujuan untuk meluahkan atau menambahkan kepada garis panduan khususnya terhadap pelajar tingkatan 6. Yang ketiga ialah kesesuaian dan kepatuhan. Pekeliling ikhtisas bilangan 2 tahun 2014 ini sepatutnya diselaraskan dan mematuhi prinsip-prinsip asas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Disiplin 1959 dan Ordinans Pelajaran 1957 dalam menyediakan garis panduan pakaian dan tingkah laku pelajar. Dalam konteks ini, pekeliling ikhtisas bilangan 2 tahun 2014 ini berfungsi sebagai satu tambahan atau pengkhususan kepada garis panduan umum yang diperkenalkan oleh undang-undang yang lebih lama seperti Peraturan Disiplin 1959 dan Ordinans Pelajaran 1957 yang masih relevan dalam menguruskan disiplin dan etika pelajar. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Syahira binti Wan Muhammad Nazri 150748 akan membentangkan bilangan nombor 10 2001 Semua Guru adalah Guru Disiplin. Bil pekeliling ini adalah satu-satunya pekeliling yang dikeluarkan untuk menetapkan prinsip bahawa setiap guru adalah seorang guru disiplin di bawah Ordinans Pelajaran 1957 dan Peraturan Disiplin 1999 yang menggariskan tanggungjawab guru dalam menjaga disiplin di sekolah dan kesannya terhadap peraturan yang sedia ada. Semua guru yang telah diperuntukkan dengan tanggungjawab hendaklah memastikan murid-murid mempamerkan tahap disiplin yang tinggi. Bagi mencapai matlamat tersebut, semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku dan disiplin yang baik. Antara pendekatan tersebut ialah pendekatan yang berbentuk pencegahan, iaitu preventif, didikan edukatif, pembetulan korektif dan hukuman punitif, serta langkah yang sewajarnya hendaklah dilaksanakan terhadap semua masalah disiplin murid. Mengikut Ordinans 1957, guru besar boleh mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru yang lain kepada murid-murid yang ditetapkan dengan syarat bahawa kuasa menjalankan hukuman dera tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang lain selain daripada guru berdaftar. Bagi menjaga disiplin di kalangan murid-murid,
guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sahaja sebagaimana perlu atau bermanfaat. Contohnya, hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang dan hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan sahaja di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian. Antara arahan yang dikeluarkan kepada guru-guru ialah hukuman yang dilaksanakan terhadap kesalahan disiplin murid hendaklah dibuat secara nyata dan bertulis, iaitu pengetua ataupun guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru yang berdaftar untuk melaksanakan hukuman tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Syazana Syahirah binti Zaidi, nombor matrik 151409 akan membentangkan tentang Surat Perkeliling Iktisad bilangan 8 tahun 2010 berkenaan garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Perbuatan buli boleh berlaku secara fizikal atau menggunakan percakapan yang dapat memberi kesan menakutkan atau menyakitkan orang yang lebih lemah. Antara langkah-langkah yang boleh diambil pihak pengurusan sekolah dalam usaha pemantauan gejala buli seperti memastikan kewujudan peti aduan murid di sekolah dan asrama sekiranya sekolah tersebut mempunyai asrama, menyiasat, meneliti serta mengambil tindakan segera terhadap aduan yang diterima. Selain itu, pihak pengurusan sekolah perlu memastikan terdapat jadual rondaan guru petugas, guru disiplin dan warden asrama serta memastikan supaya kehadiran mereka diraksai oleh murid. Bagi sekolah berasrama, pemeriksaan biasa dan mengejut ke bilik-bilik penginapan serta bilik-bilik lain perlu dilakukan secara berjadual dan berterusan. Malah, pihak pengurusan sekolah perlu memastikan jawatan disiplin sekolah menyiasat, mengkaji dan meneliti kewujudan aktiviti murid yang bertentangan dengan prinsip pendidikan dan akhlak. Aktiviti orientasi atau suasana murid baru mesti dikendalikan di bawah kawalan guru. Akhir sekali, pihak pengurusan sekolah perlu memastikan kempen dan penjelasan berterusan berkaitan gejala buli diberikan kepada murid. Semua pengetua dan guru besar boleh mengambil tindakan ke atas murid yang melakukan perbuatan buli di sekolah dan di asrama dengan mengenakan hukuman seperti diberi amaran keras di mana ibu bapa dan pelajar perlu menangani surat aku janji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dilarang menggunakan kemudahan di sekolah atau asrama dan tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam program atau aktiviti sekolah sebagai hukuman atau dikenakan hukuman rotan tidak melebihi 3 kali dan juga dikenakan hukuman gantung persekolahan dan dikenakan hukuman buang sekolah bagi kes-kes serius yang melibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Perkara ini amat berkait rapat dengan Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 iaitu dalam Peraturan 4 tentang Tanggungjawab Guru Besar ke atas disiplin di mana guru besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah dan bagi masa itu hendaklah mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah itu. Peraturan 9 juga menyebut bahawa kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan murid dari sekolah pada bila-bila masa sahaja apabila didapati memuaskan hati pendaftar sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman di mana-mana sekolah. Baiklah, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Nur Ashraf binti Arifin, bernombor matrik 150836 akan membentangkan tentang Surat Perkeliling Iktisas bilangan 4 tahun 2010 iaitu berkenaan pelaksanaan ujian yurin murid sekolah. Berdasarkan surat perkeliling yang dinyatakan sebentar tadi, Kementerian Pendidikan Malaysia sedar bahawa penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid sekolah merupakan satu masalah yang serius. Contohnya, murid mencuba, memiliki, membawa serta mengedar dadah di sekolah. Oleh itu, KPM dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan telah mengadakan pendidikan pencegahan dan bimbingan serta melaksanakan ujian yurin kepada murid sekolah.
Pihak sekolah juga perlu memberikan kerjasama untuk menjalankan pemeriksaan urin kepada murid sekolah dan akan diselaraskan oleh beberapa jabatan iaitu Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah, Jabatan Pelajaran Negeri, Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah dan Pejabat Pelajaran Daerah. Selanjutnya, buku tata cara tindakan ke atas kes-kes penggunaan dadah dalam kalangan murid di sekolah perlulah dijadikan panduan dan segala maklumat berkaitan murid yang terlibat dalam ujian urin tersebut adalah sulit. Berdasarkan Ordinan Pelajaran 1957 dan Peraturan Disiplin 1959, guru besar bertanggungjawab sepenuhnya ke atas disiplin sekolah. Tujuan diadakan ujian urin ini adalah untuk mengenal pasti kehadiran dadah berbahaya dan seumpama dengannya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang penyediaan prosedur pemeriksaan urin yang terkandung dalam Peraturan Disiplin 1959. Bagi mengelakkan berlakunya sebarang dakwaan pencabulan, pelanggaran hak ataupun penyalahgunaan kuasa oleh pihak yang dipertanggungjawabkan bagi membuat ataupun menjalankan pemeriksaan urin serta aduan-aduan lain yang tidak diingini daripada susulan tindakan pemeriksaan urin terhadap murid. Maka satu set prosedur pemeriksaan mengejut ataupun spot check yang mantap harus diadakan oleh pihak sekolah bagi tujuan tersebut. Selain daripada wujudnya satu set prosedur pemeriksaan yang mantap yang dijelaskan sebentar tadi bagi mengadakan tindakan pemeriksaan urin dan kemungkinan rampasan harta benda murid, pihak sekolah juga perlu memastikan agar elemen due process dipatuhi sebelum sesuatu hukuman dijalankan. Apa itu due process? Maksud due process tersebut adalah kewujudan bukti-bukti kukuh dan hak murid untuk didengar. Sebelum saya menamatkan pembentangan, suka saya sertakan beberapa senarai kesalahan ataupun kes khas berkaitan dengan dadah ini. Antaranya termasuklah P101, penyalahgunaan dadah ataupun inhalan, P102, memiliki menyimpan bahan berkaitan dadah, serta P106, menghidu bahan-bahan inhalan ataupun dadah. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan selanjutnya kepada saudari Salihah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang. Assalamualaikum. Saya Salihah binti Nuraini, nombor matrik 15223 akan meneruskan lagi pembentangan bagi bahagian surat perkeliling ikhtisar bilangan 2/2019 mengenai penguatkuasaan larangan membawa dan menggunakan telefon bimbit oleh murid di sekolah. Jawatan Kuasa Induk menangani gejala disiplin murid, Kementerian Pelajaran Malaysia bermesyuarat pada 17 Mac 2019 mendapati bahawa larangan membawa dan menggunakan telefon bimbit oleh murid-murid di sekolah tidak dikuatkuasakan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Keadaan ini menyebabkan masalah disiplin seperti kes kecurian, pergaduhan serta penyebaran bahan-bahan maklumat yang boleh mempengaruhi perlakuan negatif dalam kalangan murid sekolah semakin meningkat. Bahkan, penggunaan telefon bimbit oleh murid di sekolah telah mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat ketetapan agar larangan penggunaan telefon bimbit oleh murid di kawasan sekolah termasuk kawasan asrama telah dikuatkuasakan sepenuhnya oleh pihak sekolah dengan serta-merta. Bagi menguatkuasakan larangan penguasaan tersebut, pihak sekolah hendaklah mengambil beberapa langkah seperti peraturan larangan penggunaan telefon bimbit oleh murid di sekolah hendaklah dimaklumkan kepada semua ibu bapa murid, dan jika sekiranya ada murid yang melanggar peraturan ini, maka pihak sekolah boleh mengambil dan menyimpan telefon bimbit murid berkenaan, serta keadaan ini diikuti oleh beberapa langkah yang lain. Membawa dan menggunakan telefon bimbit di sekolah dan asrama sekolah oleh murid-murid merupakan satu kesalahan disiplin dan akan diambil tindakan disiplin yang berbeza bagi kesalahan kali pertama dan kali kedua.
Jika perkara ini dikaitkan dengan Ordinans Pelajaran 1957, maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat. Oleh itu, larangan membawa dan menggunakan telefon bimbit oleh murid sekolah merupakan masalah disiplin yang perlu ditangani oleh guru besar dan guru-guru yang lain. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dalilah binti Dali dengan matrik nombor 150767. Saya akan menerangkan tentang Surat Pekeliling Ihtisas Bilangan 1 2006, iaitu pembatalan Surat Pekeliling Ihtisas Bilangan 11 2005, iaitu garis panduan penggunaan telefon bimbit oleh murid sekolah bertarikh 23 Disember 2005. Surat Pekeliling ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang membincangkan isu penggunaan telefon bimbit di sekolah. Pekeliling ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal dan menguruskan penggunaan telefon bimbit oleh pelajar di sekolah. Di bawah ini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang topik ini. Tujuan pekeliling yang utama ialah untuk mengawal dan juga menguruskan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar sekolah. Ia juga bertujuan untuk memastikan suasana pembelajaran di sekolah tidak terjejas akibat gangguan daripada penggunaan telefon bimbit oleh pelajar. Seterusnya, ia juga bertujuan untuk memastikan suasana pembelajaran di sekolah tidak terjejas akibat gangguan daripada penggunaan telefon bimbit oleh pelajar ketika waktu pembelajaran. Antara isu-isu utama yang dicetuskan oleh penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar adalah dengan gangguan kepada proses pembelajaran, penyalahgunaan telefon bimbit, contohnya mengambil gambar atau video tanpa kebenaran, dan juga potensi penggunaan telefon bimbit untuk tujuan tidak baik, contohnya penipuan atau buli cyber. Aspek-aspek utama surat pekeliling ini adalah untuk menerangkan bahawa pelajar dilarang sama sekali untuk membawa atau menggunakan telefon bimbit semasa di sekolah, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh pihak sekolah. Telefon bimbit yang dibawa oleh pelajar mesti dimatikan atau disimpan dalam mod senyap semasa di dalam kawasan sekolah. Pihak sekolah boleh memberikan kebenaran penggunaan telefon bimbit dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun situasi kecemasan. Pihak sekolah bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengawasi surat pekeliling ini. Pelajar boleh dikenakan tindakan sekiranya melanggar peraturan penggunaan telefon bimbit seperti rampasan telefon, tindakan disiplin atau tindakan lain yang sesuai. Kelebihan surat pekeliling ini termasuk pengurusan yang lebih baik terhadap gangguan telefon bimbit terhadap proses pembelajaran, pengurangan peluang penyalahgunaan telefon. Kekurangan surat ini adalah cabaran dalam memantau penggunaan telefon bimbit secara berkesan serta kemungkinan ketidakpuasan pelajar atau ibu bapa terhadap sekatan penggunaan telefon bimbit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah dengan nombor matrik 150816. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang Surat Pekeliling Bilangan 7 tahun 2003, iaitu Kuasa Guru Merantau Murid. Kuasa Guru Merantau Murid ini telah disediakan lama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berasaskan peruntukan yang disediakan dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah tahun 1959 di bawah Ordinans Pelajaran 1957, di mana ia berdasarkan oleh Peraturan 5 dan Peraturan 6 di bawah ordinan yang sama. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan syarat merotan yang perlu dipatuhi oleh guru-guru yang diberikan oleh kuasa khas merotan, kerana tidak semua guru diberikan kuasa untuk merotan para pelajar. Baiklah, yang pertama, hukuman dera kepada pelajar perempuan adalah dilarang, dan seterusnya hukuman dera kepada murid-murid lelaki pula adalah dihadkan kepada rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian. Yang ketiga, guru yang merotan perlu mempunyai rekod yang mengandungi semua hukuman yang dijalankan di bawah Perintah 1, di mana rekod ini boleh disimpan secara sulit dan hendaklah
mempunyai jenis salah laku, bilangan sebatan, bahagian anggota di rotan, nama dan tanda tangan perotan dan juga saksi semasa hukuman rotan ini dilaksanakan. Dan yang seterusnya, guru yang merotan hendaklah sentiasa menyedari bahawa rotan ini adalah sebahagian daripada proses pendidikan dan tidak berdasarkan rasa marah atau dendam semasa menjalankan hukuman rotan, kerana hukuman rotan ini dijalankan atas tujuan untuk mendidik para pelajar supaya menjadi pelajar yang lebih baik. Dan yang terakhir, merotan di hadapan halayak ramai adalah dilarang. Sebagai contohnya, merotan pelajar di hadapan kelas yang sedang menjalankan pembelajaran ataupun di halayak perhimpunan. Sebarang aktiviti merotan di hadapan halayak ramai adalah dilarang kerana dapat menjatuhkan maruah dan juga mengganggu mental para pelajar. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis kesalahan dan juga hukuman. Terdapat 3 jenis kesalahan, iaitu kesalahan berat, sederhana dan juga ringan. Tiga-tiga jenis kesalahan ini mempunyai jenis hukuman yang berbeza. Baiklah, kita akan mulakan dengan kesalahan yang berat, iaitu saya akan sebutkan contohnya, iaitu kesalahan seperti mengedar, menghisap dadah, mengedar minuman keras, tembakau, biadab terhadap guru, memeras ugut guru, pengawas ataupun murid, membabitkan diri dalam perbuatan haram, dan memeras ugut guru ataupun sebagainya. Baiklah, jika terdapat pelajar yang melakukan kesalahan tersebut, mereka akan dirotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan menggunakan rotan ringan dengan maksimal 3 kali sebatan. Yang seterusnya, bagi kesalahan sederhana, contoh-contoh kesalahan sederhana ialah melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali, keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran, potong sebarang acara dasar sekolah, tidak amanah, menipu, fashion rambut keterlaluan ataupun tidak menghormati lagu-lagu sekolah, bendera dan sebagainya. Baiklah, jika pelajar didapati melakukan kesalahan ini, mereka akan dikenakan rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan ringan, iaitu maksimum sebanyak 3 kali sebatan. Yang terakhir ialah kesalahan ringan. Kesalahan ringan ini termasuk dalam kesalahan menyimpan misai, jambut atau jambang berambut panjang, mengguna atau membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sebagainya. Jika terdapat pelajar yang melakukan kesalahan ini, mereka akan diberi amaran dan sesi kaunseling. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mardiah binti Mat Azali. Saya akan menjelaskan bilangan 11 palang 2000, iaitu membanteras jenayah di kalangan murid sekolah. Masalah jenayah di sekolah sama ada sebagai pelaku jenayah ataupun mangsa pelakon jenayah dihebohkan secara meluas dalam akhbar serta media massa. Tambahan pula, kenyataan dan laporan yang dibuat sejak akhir-akhir ini memberi gambaran bahawa kes-kes jenayah yang melibatkan murid sekolah adalah sangat serius dan kadang-kadang berada di luar kawalan pihak sekolah. Berdasarkan laporan Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia menunjukkan bahawa jumlah kesalahan jenayah yang melibatkan pelajar berumur antara 10 sehingga 18 tahun telah meningkat setiap tahun. Keadaan serius ini perlu dibanteras sebelum ia menular secara meluas di peringkat sekolah. Tingkah laku jenayah di sekolah dikategorikan sebagai Kod A berdasarkan Adilan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Pada Peraturan 8 telah dinyatakan bahawa guru besar adalah orang yang berkuasa untuk menggantung ataupun membuang murid daripada sekolah jika tersabit dengan kesalahan. Sebagai perlu atau dikehendaki bagi menjaga disiplin ataupun ketenteraman di mana-mana sekolah, seseorang murid patut digantung ataupun dibuang sekolahnya. Yang kedua, seseorang pelajar yang telah melanggar peruntukan Peraturan 7 boleh digantung sekolah itu daripada hadir daripada sekolah selama satu tempoh yang difikirkan patut ataupun boleh membuang terus pelajar itu daripada sekolah. Seterusnya, bagi usaha membanteras jenayah di sekolah, pelajar dapat dibantu dengan 2 cara, iaitu pemulihan dan juga pencegahan. Bagi cara pemulihan, pelajar yang terlibat perlulah diketahui sejauh mana penglibatan jenayahnya. Yang kedua, pelajar yang terlibat hendaklah dirujuk kepada kaunselor sepenuh masa untuk proses kaunseling. Yang kedua ialah cara pencegahan. Guru-guru perlu sentiasa mengingatkan pelajar dalam perhimpunan sekolah mengenai keburukan melibatkan diri dalam jenayah.
Kedua, menerapkan nilai-nilai murni semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Yang ketiga ialah mengadakan ceramah-ceramah khas berkaitan keburukan kegiatan jenayah dengan melibatkan pihak polis dan penjara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Isyafika binti Muhammad Yansam bernombor matrik 150531 akan meneruskan pembentangan. Baiklah, pada bahagian saya akan menerangkan berkenaan dengan surat perkeliling Ihtisas bilangan 5/1997 iaitu sekolah sebagai kawasan larangan merokok. Okey, dalam surat perkeliling ini ada menyatakan bahawa semua guru, kaki tangan, ibu bapa atau mana-mana individu yang berurusan dengan kawasan sekolah adalah dilarang menghisap rokok di kawasan tersebut. Larangan ini juga termasuklah di kawasan yang terbuka atau kawasan yang terselindung dari pandangan murid. Baiklah, berdasarkan ordinan pelajaran ini, dapat saya simpulkan bahawa semua sekolah yang berdaftar adalah tertakluk dengan surat perkelilingan ini. Begitu juga dengan staf-staf atau mana-mana individu yang hadir ke sekolah untuk berurusan. Baiklah, setakat itu saja pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Nur Izzuani binti Ahmad bernombor matrik 152534. Pembentangan ini diteruskan dengan menjelaskan surat perkeliling Ihtisas bilangan 4 1997 iaitu hukuman ke atas murid menghisap rokok. Antaranya ialah pelajar yang melakukan kesalahan menghisap rokok kali pertama dikenakan hukuman iaitu rotan 1 kali, kesalahan kali kedua rotan 2 kali, kesalahan kali ketiga rotan 3 kali, kesalahan kali keempat gantung sekolah iaitu tempoh tidak melebihi 14 hari dan kesalahan kelima iaitu buang sekolah. Seterusnya, kuasa yang diberi oleh Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957 membolehkan Menteri membuat peraturan-peraturan yang dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran iaitu disiplin sekolah. Perkaitan ini dapat dilihat dengan perkeliling Ihtisas bilangan 4 1997. Antaranya ialah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran iaitu Disiplin Sekolah 1959 menerangkan tentang tanggungjawab guru besar atas disiplin. Guru besar bertanggungjawab atas disiplin sekolah dan mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah. Hal ini menerangkan bahawa guru besar mempunyai kuasa terhadap disiplin pelajar dengan mengenakan hukuman kepada pelajar yang melakukan kesalahan menghisap rokok seperti yang dijelaskan dalam surat perkeliling Ihtisas tersebut. Seterusnya ialah Peraturan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran iaitu Disiplin Sekolah 1959 diterangkan tentang kuasa-kuasa guru besar. Guru besar mempunyai kuasa menjalankan hukuman sekolah sebagaimana perlu atau bermanfaat. Contohnya, hukuman dikenakan kepada murid-murid lelaki oleh seorang guru atau kaki tangan lain adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan ringan di tapak tangan atau punggung yang berlapik dengan pakaian. Kesalahan pelajar yang menghisap rokok diterangkan dalam surat perkeliling Ihtisas tersebut seperti kali pertama yang dikenakan hukuman iaitu rotan 1 kali mengikut ketetapan tersebut. Akhir sekali ialah Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 diterangkan tentang kuasa guru besar menggantung persekolahan atau membuang murid dari sekolah. Guru besar mempunyai kuasa dengan tujuan menjaga disiplin atau ketenteraman. Contohnya, dalam surat perkeliling Ihtisas tersebut menjelaskan bahawa kesalahan kali keempat iaitu gantung sekolah dalam tempoh tidak melebihi 14 hari. Hal ini menjelaskan bahawa guru besar mempunyai kuasa menggantung persekolahan murid-murid yang melakukan kesalahan merokok bagi tujuan disiplin. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ajira binti Kamarul Zaman, matrik 152267. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan perkeliling nombor 11 iaitu bilangan 4 tahun 1996, pelaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah. Baik, dalam perkeliling ini isu utama yang diketengahkan ialah kelewatan ataupun
tiada tindakan yang diambil oleh pihak pengetua sekolah ataupun guru besar apabila isu disiplin berat seperti kes Samsing yang menyebabkan pelajar lain berasa teraniaya dan juga tidak terbela kerana tiada tindakan daripada pihak pengetua ataupun pihak guru besar itu sendiri, dan yang mana menyebabkan timbulnya isu di mana ketidakpercayaan pelajar terhadap organisasi sekolah. Baik, dalam perkeliling ini ditekankan ataupun dikhususkan peranan ini kepada guru besar ataupun pengetua. Hal ini demikian kerana peranan guru besar dalam disiplin ini adalah selari dengan Ordinan Pelajaran tahun 1997 yang lebih tepat lagi bagi peraturan 4, 5, 6 dan juga 8. Baik, dalam peraturan 4, guru besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab atas disiplin sekolah, dan bagi maksud itu mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah itu. Okay, untuk peraturan yang kelima, guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman sebagaimana perlu dan bermanfaat dengan syarat seperti hukuman dera kepada pelajar perempuan dilarang, dan untuk pada pelajar lelaki pula hanyalah rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di bahagian punggung berlapikkan pakaian. Dan seterusnya peraturan yang ke-6, guru besar sebuah sekolah dari masa ke semasa boleh mewakilkan kuasa disiplin untuk menjalankan hukuman kepada guru lain ataupun murid-murid yang ditetapkan, iaitu seperti guru disiplin dan juga badan pengawas sekolah lah. Dan juga yang ke-8, pada bila-bila masa sahaja didapati memuaskan hati guru besar sebuah sekolah dikehendaki untuk menjaga disiplin dan ketenteraman sekolah, seseorang murid perlu digantung ataupun dibuang sekolah. Jadi berdasarkan keempat-empat peraturan ini, amatlah jelas bahawa bidang kuasa disiplin pelajar sekolah adalah di bawah kuasa mutlak guru besar. Jadi tanpa arahan daripada pihak guru besar, maka guru-guru yang diwakilkan seperti guru disiplin dan juga pelajar yang ditetapkan seperti badan pengawas dan sebagainya tidak akan dapat melaksanakan tugasan mereka sekiranya tanpa arahan mutlak daripada guru besar. Jadi amatlah penting untuk pihak guru besar ataupun pengetua untuk melaksanakan bidang tugas mereka dalam hal disiplin ini untuk menjaga ketenteraman sekolah dan juga memastikan bahawa pelajar percaya bahawa organisasi sekolah adalah selamat dan mereka akan terbela sekiranya mereka dibuli. Dan juga apabila berlaku kes-kes berat yang lain seperti yang disebut dalam perkeliling, di isu-isu ini perlu tindakan dan pelibatan guru besar sekolah dalam memastikan isu disiplin dapat ditangani. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Saudari Ajira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli, nombor matrik 153704. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan peraturan 12. Iaitu Bilangan 3 tahun 1992 yang bertajuk Pemakaian Tudung atau Mini Telekung bagi pelajar-pelajar perempuan. Baiklah, berdasarkan surat perkeliling, dasar dan peraturan Kementerian Pendidikan melarang mana-mana pihak mengenakan sebarang paksaan atau tekanan ke atas pelajar-pelajar perempuan supaya memakai tudung atau mini telekung di sekolah. Unsur tekanan atau paksaan adalah dilarang sama sekali walaupun pemakaian tudung dan mini telekung dibenarkan di bawah peruntukan pakaian seragam murid-murid sekolah. Pihak sekolah haruslah bertanggungjawab untuk memastikan sebarang tindakan atau keputusan yang dibuat tidak menyalahi mana-mana peraturan atau dasar Kementerian Pendidikan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat doktor dan rakan-rakan sekalian, saya Natasha Kristina binti Mahathir, nombor matrik 151344, dan saya akan meneruskan perbentangan pada hari ini mengenai Perkeliling 13 Bilangan 8 1983, iaitu mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang membuat salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran.
Antara yang ditegaskan dalam surat perkeliling ikhtisas ini adalah guru besar dan guru-guru hendaklah mengenakan hukuman ke atas kesalahan pelajar sejajar dengan apa yang dibekalkan dalam peraturan-peraturan pelajaran yang disediakan seperti Peraturan-Peraturan Disiplin Sekolah 1959. Berdasarkan surat perkeliling ini, banyak aduan yang telah diterima oleh pihak kementerian mengenai hukuman yang tidak sesuai dikenakan ke atas pelajar atas kesalahan-kesalahan yang tidak dinyatakan dalam peraturan pelajaran. Dan antara hukuman tersebut adalah seperti mengetuk atau menyekel kepala pelajar, mencubit hingga lebam, memulas telinga, mencela, mendenda berlari keliling padang dan banyak lagi. Justru, guru besar dan guru-guru diingatkan untuk tidak mengenakan hukuman yang tidak dinyatakan dalam peraturan pelajaran bagi mengelakkan terjadinya implikasi-implikasi yang tidak diingini. Seterusnya, guru besar juga dinasihatkan supaya sentiasa memberi bimbingan dan penjelasan dengan sebaiknya mengenai peraturan-peraturan disiplin sekolah buat para guru di bawah jagaannya. Seterusnya, antara usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh guru besar dan juga guru-guru untuk mengurangkan perbuatan salah laku seperti yang dinyatakan tadi adalah dengan mewujudkan hubungan dan komunikasi yang baik antara guru serta murid. Guru-guru juga boleh menjadi teladan yang baik buat para guru serta murid dengan mengamalkan prinsip-prinsip tata susila profesion perguruan yang baik dan cemerlang. Justru, perkeliling 13 ini bertepatan dengan Ordinan Pelajaran 1957, perkara 5 iaitu guru besar hendaklah mempunyai kuasa dalam menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat. Oleh itu, hukuman-hukuman yang tidak sesuai hendaklah dielakkan oleh guru besar serta guru-guru dalam memastikan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar sejajar dengan apa yang termaktub di dalam peraturan sekolah. Sekian, itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahratul Nasir Amini binti Muhammad Syahrin, pemegang kad matrik bernambah 151785, akan menerangkan mengenai bilangan 6 iaitu 1983, larangan bermain bahan-bahan letupan. Tujuan surat perkeliling ini adalah untuk memberi panduan dan ingatan kepada pihak sekolah mengenai bahaya dan larangan bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan serta langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk mendidarkan murid-murid tentang bahaya bermain dan menggunakan bahan-bahan tersebut. Dan menurut surat perkeliling ini, di antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan surat perkeliling ini adalah termaksud melalui tindakan sekolah, iaitu dengan mengadakan ceramah kepada murid-murid oleh pihak sekolah sendiri atau oleh agensi berkaitan seperti pihak polis. Dan kemudian melalui kerjasama ibu bapa, iaitu guru besar melalui PABG boleh meminta kerjasama daripada pihak-pihak ibu bapa bagi menyedarkan anak-anak mereka tentang bahaya-bahaya bermain bahan letupan tersebut. Dan akhir sekali, melalui kerjasama orang ramai, iaitu guru besar boleh memohon kerjasama daripada pihak-pihak tertentu seperti penghulu dan ketua kampung untuk memberi nasihat kepada ibu bapa supaya melarang anak-anak mereka daripada bermain bahan-bahan letupan tersebut. Kemudian, kesalahan ini mempunyai perkaitan dengan Ordinan 1957, iaitu ia dapat dikaitkan dengan Peraturan 5, yakni guru besar mempunyai kuasa untuk menjalankan hukuman. Kesalahan yang membawa bahan letupan ini berada dalam kategori kesalahan yang berat, maka guru besar boleh menurunkan kuasa melaksanakan hukuman rotan, namun perlulah mengikuti Peraturan 5(1)(b), iaitu hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian, dan hendaklah difahamkan
hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Setakat itu saja daripada saya dan saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada orang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Sarah Syahidah binti Muhammad Syamsuri, bernombor matrik 152448. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan tentang perkeliling yang ke-15 iaitu bilangan 2 1977, pakaian murid-murid perempuan di sekolah menengah. Perkeliling ini diwujudkan oleh pihak Kementerian Pelajaran setelah menerima beberapa aduan mengenai kekeliruan dan salah faham yang timbul di beberapa buah sekolah menengah mengenai pakaian seragam murid-murid perempuan. Oleh itu, ia bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan memakai pakaian seragam serta menjadi panduan kepada guru besar dan pihak-pihak yang berkenaan. Seterusnya adalah berkenaan tudung kepala. Murid-murid perempuan juga dibenarkan untuk memakai kain tudung kepala dengan syarat kain tersebut mestilah berwarna putih, berbentuk 3 segi 2 sama dan berukuran sesuai dengan murid yang memakainya. Dan yang terakhir adalah berkenaan seluar panjang. Murid-murid perempuan juga dibenarkan memakai seluar panjang sewaktu bermain atau menjalankan pendidikan jasmani dengan syarat seluar tersebut hendaklah mempunyai potongan yang tidak akan menghalang kecergasan, gerak-geri dan keselesaan mereka ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Akhir sekali, ditegaskan bahawa perkara-perkara ini tertakluk kepada kemahuan ibu bapa atau murid-murid itu sendiri dan pihak sekolah tidak disarankan untuk memaksa mereka sama ada memakai ataupun tidak pakaian tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan lagi dengan pembentang yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasmida binti Abdul Halim, bernombor 151255 akan meneruskan pembentangan perkeliling pakaian seragam sekolah untuk murid-murid sekolah menengah. Dalam perkeliling ini terdapat beberapa pindaan yang telah dikemukakan, iaitu terhadap pakaian murid-murid lelaki. Perubahan yang dilakukan ialah perubahan warna seluar dari warna putih kepada warna hijau ke hitam-hitaman, dikenali sebagai dark olive. Warna tersebut juga sesuai untuk murid sekolah vocasional dan teknik. Dalam perkeliling ini tidak dinyatakan lain-lain perkara kerana lain-lain perkara tidak ada sebarang pindaan. Seterusnya, pindaan terhadap pakaian murid perempuan dari tingkatan peralihan hingga tingkatan 5. Perubahan atau pindaan ini dilakukan supaya mengelak daripada pakaian ketat atau singkat. Antara pindaan yang dilakukan, yang pertama terhadap labuh pinafore hendaklah sampai ke lutut. Yang kedua terhadap ukuran-ukuran yang patut dilebihkan yang dinyatakan dalam perkeliling ini. Yang ketiga, warna tiada sebarang pindaan. Ukuran-ukuran yang dilebihkan yang dinyatakan mengikut penyesuaian diterangkan sekiranya pakaian ketat atau singkat. Surat perkeliling ini juga disertakan dengan gambar rajah sebagai panduan. Antaranya seperti berikut. Selain itu, sekiranya murid perempuan memilih baju kurung, hendaklah mengikut pindaan sebelum ini kerana tiada sebarang perubahan, iaitu baju kurung potongan tradisional dan leher teluk belanga. Murid-murid perempuan tingkatan 6 juga berlaku pindaan dari segi skirt perlu labuh sampai ke lutut, manakala warna tiada perubahan. Perkeliling ini perlu disampaikan kepada guru besar sekolah menengah termasuk sekolah vocasional dan teknik. Hal ini selari dengan Ordinans Pelajaran 1957 dan Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Hal ini dikatakan demikian kerana guru besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu hendaklah guru besar mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni binti Anas, bernombor matrik 150877 akan meneruskan dengan perkeliling yang selanjutnya, iaitu bilangan 2/1976 potongan rambut murid. Menurut perkeliling ini, semua guru dan pelajar mestilah mematuhi etika rambut yang telah ditetapkan, termasuklah pelajar perempuan. Namun begitu, ada pengecualian kepada pelajar-pelajar tertentu. Yang pertama ialah pelajar yang berbangsa Sing yang memakai serban. Yang kedua pula ialah pelajar perempuan yang berambut panjang mestilah mengikat rambut supaya rambut tidak jatuh ke bahu. Guru bertindak sebagai model yang baik kepada pelajar. Sekiranya perkara ini tidak berlaku, dengan mengikut peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, guru besar turut mempunyai kuasa terhadap guru, iaitu pada peruntukan peraturan yang keempat. Guru besar juga berkuasa untuk menggantung atau membuang pelajar daripada sekolah sekiranya mengganggu ketenteraman sekolah dengan masalah-masalah disiplin yang berlaku. Dapat saya simpulkan dekat sini bahawa semua guru dan pelajar haruslah mengikut kriteria rambut yang diperlukan di sekolah. Rambut mestilah dalam keadaan yang pendek dan terurus. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.